Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Duduk di bawah pohon bidara sambil merenung sinaran rembulan. Selamat datang pembuka bicara buat hadirin rakan dan taulan. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam forum bertemakan conversion hak kanak-kanak bersama saya Nur Faraliana binti Falsi pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah berkaitan kanak-kanak sering berada dalam tahap agak yang membimbangkan semua pihak. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, membicarakan tugas dan tanggungjawab pembawa CRC, iaitu ibu bapa, komuniti, guru dan penjaga agar kanak-kanak mempunyai hak mereka. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu untuk dasar perlindungan kanak-kanak pada masa ini, yang menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Dasar ini adalah selaras dengan falsafah konversi mengenai hak kanak-kanak iaitu CRC dan Akta Kanak-Kanak 2001 yang juga menekankan prinsip perlindungan kepada kanak-kanak demi kepentingan terbaik mereka. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita perkenalkan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga hadirin sekalian, sebagaimana tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama kita yang IU berbaju kurung saudari Nur Balkis binti Abdul Hisham yang merupakan perunding pakar kanak-kanak. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat cik. Cik Pengurusi macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya ahli panel kedua kita iaitu Nur Aina Zulaika binti Anwar yang merupakan seorang pengarah kebajikan kanak-kanak. Selamat datang saudari. Terima kasih. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama. Apakah sebenarnya Convention Hak Kanak-Kanak iaitu CRC? Mohon saudari memberikan penjelasan tentang Convention Hak Kanak-Kanak. Silakan saudari. Terima kasih kepada Cik Pengurusi atas persoalannya. Konvensi ini ialah hak kanak-kanak pertubuhan bangsa bersatu PBB, United Nations Convention on the Right of the Child adalah sebuah konvensi antarabangsa yang menetapkan hak-hak sivil, politik, ekonomi dan sosial kanak-kanak. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Jabatan Kuasa Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa iaitu anggotanya terdiri daripada pelbagai negara di seluruh dunia. Konvensi mengenai hak-hak kanak-kanak CRC telah dibentangkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 20 November 1989. Konvensi ini berlaku pada tarikh 2 September 1990 selepas jumlah negara yang menyokong pencapaian syarat. Pada Disember 2008, 193 negara telah meratifikasikan meliputi keseluruhan anggota PBB kecuali Amerika Syarikat dan Somalia. Konvensi hak kanak-kanak ini juga memberikan perlindungan dari segi pengabaian, eksploitasi, penderaan dan jaminan kanak-kanak untuk mendapat haknya. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang Convention Hak Kanak-Kanak CRC yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang ringkas tetapi padat daripada saudari Balkis. Seterusnya saya ingin meminta penjelasan daripada ahli panel kedua kita iaitu saudari Aina Zulaika mengenai objektif dasar perlindungan kanak-kanak negara. Bismillah, terlebih dahulu terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara mempunyai 7 objektif utama seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama, mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak. Yang ketiga, menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan kanak-kanak. Yang keempat, melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi.
Yang kelima, menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak. Yang keenam, meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian, penderaan dan keganasan serta eksploitasi terhadap kanak-kanak. Yang ketujuh, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak. Terima kasih kepada panel kedua kita atas lontaran objektif yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel kedua ada menyatakan bahawa terdapat 7 objektif utama dasar perlindungan kanak-kanak negara. Bagaimana pula dengan strategi bagi mencapai objektif-objektif sebentar tadi? Okey, bertemu kita kembali untuk menghuraikan 11 strategi yang dirangka berasaskan 4 aspek utama iaitu advokasi, pencegahan, khidmat sokongan serta penyelidikan dan pembangunan. Strategi yang pertama adalah advokasi, iaitu menerapkan dan memupuk kesedaran tentang pentingnya tanggungjawab melindungi kanak-kanak kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mewujudkan perkongsian pintar melalui smart partnership dengan pihak media dan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO lain, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat. Okey, yang kedua, melalui advokasi, memastikan kanak-kanak dan anggota masyarakat termasuk pengamal undang-undang, penuntut jurusan undang-undang, pendidik, pekerja sosial, doktor, anggota penguatkuasa seperti pegawai polis dan immigration, pemandu pengangkutan awam seperti bas dan teksi dan pengawal keselamatan diberi kefahaman mengenai hak-hak kanak-kanak di bawah Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC dengan fokus kepada aspek perlindungan. Okey, yang ketiga, memastikan mereka yang berurusan secara langsung dengan kanak-kanak berupaya mengenal pasti dan seterusnya melaporkan kes-kes pengabaian, penderaan, keganasan dan pengeksploitasi. Okey, yang keempat, menggalakkan penyediaan persekitaran yang sihat dan selamat untuk kanak-kanak. Yang kelima, menggalakkan setiap organisasi mewujudkan dasar dan peraturan mengenai perlindungan kanak-kanak. Okey, daripada segi pencegahan, kita ada mewujudkan mekanisme amaran awal dan mengukuhkan mekanisme perlindungan kanak-kanak di peringkat nasional dan antarabangsa. Okey, yang kedua, menyediakan pengetahuan asas kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka dilindungi daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi serta mengenal pasti keadaan yang berisiko kepada mereka. Okey, yang ketiga, mewujudkan sistem saringan, pengiktirafan dan latihan bagi mereka yang bekerja secara langsung dengan kanak-kanak. Okey, untuk dari segi khidmat sokongan, kita ada 2. Memperluaskan dan meningkatkan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa, keluarga, pesalah dewasa, pesalah kanak-kanak dan juga komuniti setempat. Yang kedua, meningkatkan dan memperluaskan perkhidmatan perlindungan dan kesihatan kepada mangsa dan keluarga. Yang terakhir, penyelidikan dan pembangunan. Okey, menggalakkan penyelidikan dan pembangunan mengenai perlindungan kanak-kanak serta menyebar luas hasil penyelidikan untuk tindakan penambahbaikan. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi iaitu Cik Aina Zulaika. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh ibu bapa, komuniti, guru dan penjaga. Sekarang kita pendengarkan pula pendapat daripada panel pertama kita semula tentang sebab Konvensyen Hak Kanak-kanak ini perlu ada. Silakan saudari. Terima kasih pengurusi atas soalan yang dilemparkan. Konvensyen Hak Kanak-kanak ini sangat penting untuk menjaga hak kanak-kanak yang kemungkinan mereka akan disederhanakan dari segi fizikal, segi emosi atau segi set oleh ibu bapa, penjaga atau keluarga luasnya. Selain itu, banyak negara yang tidak mempunyai struktur perundangan bagi kanak-kanak menyebabkan tidak mempunyai undang-undang untuk jenayah kepada kanak-kanak. Hal ini menyebabkan isu jenayah kepada kanak-kanak semakin meluas. Selain itu, ia juga menjamin perkembangan yang sihat kepada kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak juga tidak berhak mengundi dan tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi. Jadi mereka tidak dapat menyuarakan pendapat mereka sebagai hak mereka kanak-kanak. Selain itu, kanak-kanak juga lemah banding orang dewasa menyebabkan mereka tiada sokongan atas hak mereka. Terima kasih atas penjelasan yang jelas itu berhubung sebab dan kepentingan Konvensyen Hak Kanak-kanak.
Dengan penjelasan tersebut, jelaslah Konvensi Hak Kanak-Kanak ini sangat penting kepada kesejahteraan kanak-kanak dan negara. Tibalah untuk kita mendengarkan hujahan dan kata-kata terakhir dari satu persoalan yang mempunyai pelbagai isi, iaitu tugas dan tanggungjawab pembawa CRC. Dipersilakan panel kedua kita, iaitu Cik Aina Zulaika dengan ringkas tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Baiklah, untuk peranan dan tanggungjawab ibu bapa adalah dengan pembinaan kepercayaan. Seorang anak dalam menerima kasih sayang ibu bapa di sepanjang pengasuhan memerlukan hubungan interaksi yang berterusan. Sepanjang perjalanan anak menuju ke alam dewasa, biasanya boleh menimbulkan banyak masalah tersendiri bagi setiap anak. Hubungan anak dan ibu bapa yang tidak harmoni mewujudkan pemaksaan, kehendak dan kedudukan ibu bapa sebagai pemilik anak. Ini boleh menjerumuskan anak sebagai mangsa pelakon ibu bapa. Keadaan ini dikhawatiri boleh menimbulkan kesan kepada anak dalam pelbagai bentuk. Seterusnya menjadi topik dan isu di dalam masyarakat. Keganasan pada kanak-kanak boleh mencacatkan perkembangan seorang kanak-kanak di dalam keluarga dan juga di persekitarannya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan kes keganasan dan jenayah sosial dalam kalangan kanak-kanak. Menyentuh soal perundangan berkenaan tanggungjawab ibu bapa terhadap kanak-kanak, saya mencadangkan agar undang-undang berkaitan tanggungjawab ibu bapa di Malaysia perlulah dirujuk sebagai aspek undang-undang Islam bagi mereka yang beragama Islam. Okey, manakala bagi ibu bapa yang bukan Islam, tanggungjawab ibu bapa perlu dilihat daripada aspek adat budaya setempat yang masih diamalkan sehingga kini. Secara tidak langsung, polisi-polisi yang diperkenalkan akan memantapkan lagi dasar keluarga negara yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia pada Disember 2010 dan dasar Pelan Tindakan Kanak-Kanak Negara 2012 mengikut acuan dan persekitaran di Malaysia. Seterusnya, memberikan penegasan tentang tanggungjawab ibu bapa dalam menentukan dan mencorakkan perlakuan anak. Saya menegaskan dengan memberikan asuhan yang positif adalah amat penting dalam melahirkan keluarga yang harmoni. Ibu bapa berperanan sebagai penjaga, pendidik, pengasuh, pemimpin, perawat, penasihat dan kaunselor dari segi fizikal, mental dan rohani anak-anak. Penekanan komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak termasuk mendengar, memahami masalah dan ketakutan anak-anak, membantu anak-anak memerlukan dan menjelaskan dengan tegas perkara yang betul dan perkara yang salah. Cara komunikasi adalah perkara penting yang boleh mengeratkan hubungan sesama ibu dan anak. Penekanan peranan komunikasi di dalam keluarga menekankan kepentingan komunikasi dalam pembentukan sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan kepada situasi masyarakat kini yang sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. Menurut institusi kekeluargaan boleh menjadi lebih kukuh seandainya ibu bapa dan kanak-kanak pandai berkomunikasi sehingga menyebabkan keseluruhan ahli keluarga merasakan dirinya dicintai, dihargai, dikasihi dan dimuliakan. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang kedua. Memang tidak dapat disangkai lagi. Semua pihak harus bekerjasama bagi penjaga hak perlindungan kanak-kanak, bukan sahaja ibu bapa, malah komuniti dan guru juga berperanan. Jadi, untuk akhir bicara, kita mendengarkan tanggungjawab untuk komuniti dan guru. Dipersilakan saudari panel yang pertama. Terima kasih kepada saudari pengerusi atas soalannya. Selain daripada peranan ibu bapa dan penjaga, komuniti dan guru juga memainkan peranan yang penting terhadap hak kanak-kanak ini. Peranan pihak komuniti ialah mengadakan program-program untuk mendidik masyarakat dan orang ramai dalam pencegahan, penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak. Selain itu, pihak komuniti juga boleh menubuhkan suatu majlis yang hendaklah dikenali sebagai majlis penyelaras bagi perlindungan kanak-kanak supaya kanak-kanak mendapat hak mereka. Dengan majlis ini, kanak-kanak akan mendapat hak mereka kerana masyarakat mendapat kesedaran tentang pentingnya hak kanak-kanak ini. Pihak komuniti juga haruslah prihatin dengan kebajikan kanak-kanak
khususnya kanak-kanak yang terlihat seperti tidak terurus, kemungkinan didera, tidak mempunyai tempat tinggal dan tempat bergantung bagi mereka yang kehilangan disebabkan ibu dan bapa mereka. Selain itu, peranan guru juga penting, seperti guru haruslah menghormati hak kanak-kanak dan melayani kanak-kanak dengan bermaruah pada setiap masa. Contohnya, tidak menganiayai pelajar secara seksual seperti menggunakan bahasa yang tidak senonoh dan berbau lucah. Guru juga haruslah mewujudkan suasana kelas dan sekolah yang selamat dan harmoni untuk kanak-kanak. Akhir sekali, guru juga harus memerhati kanak-kanak yang mempunyai masalah dan guru juga haruslah prihatin bertanyakan masalah mereka. Guru juga perlu tampil membuat laporan kepada pihak berkaitan sekiranya guru mendapati murid tersebut menjadi mangsa jenayah seksual di rumah seperti mangsa didera, menjadi mangsa seksual dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi bara. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini, terkasar bahasa tersilap bicara. Mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datanglah daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datanglah daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum Conversion Hub Kanak-Kanak CRC membincangkan tugas dan tanggungjawab pembawa CRC kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.